Hai semua, terima kasih sebab suka dengar suara PA lagi. Kalau boleh, alang-alang tu korang subscribe lah sekali. Dapatlah you all dengar PA describe tentang zodiak and numerology. Agak-agak kan siapalah pula artis atau selebriti atau mungkin orang politik yang PA nak ulas nanti. Okey, kalau minggu lepas, kalau perasan, dah 2 kali PA buat konten tentang Niloufar. So, takkanlah kali ni pun PA nak buat pasal Niloufar lagi. Nanti orang ingat PA ni taksub pula dengan si Niloufar ni. So, masa PA WhatsApp dengan Mini, PA beritahulah yang PA nak buat topik tentang 3 Mira ni. Iaitu antara 3 Mira yang paling famous kat Malaysia ni. Mira Filzah, Amirah Han dan Amirah Rosli. Siapa yang aura dia paling kuat antara 3 orang ni? And of course, semua tu adalah based on zodiac and numerology. Dan Mini pun cakap, wah, macam best je topik ni. Tak sabar aku nak dengar weh. Korang pun semua macam tu juga ke? Tak sabar nak dengar? Korang agak-agak antara Mira Filzah, Amirah Han dan Amirah Rosli, siapa yang menjadi pilihan PA? Dan siapa yang korang rasa aura dia yang paling kuat? Simpan jawapan anda dan dengar sampai habis ulasan PA ni ya. Dan nanti komen kat bawah siapa Mira pilihan korang. Okey, sebelum PA start, PA kena beritahu awal-awal tahu disclaimer ni supaya you guys semua jelas dan faham apa sahaja yang PA huraikan dan lontarkan adalah bersifat peribadi dan based on zodiac and numerology. Okay, disclaimer. Segala huraian, kajian, pendapat dan penjelasan PA adalah berdasarkan pemerhatian dan kajian peribadi untuk educational and entertainment purpose only, based on zodiac and numerology. Setiap manusia yang lahir ke atas bumi ni, benda pertama yang doktor akan catat ialah tarikh dan waktu kita dilahirkan. Setuju? Jadi, apa hubungannya antara zodiac and numerology? Jawapannya, hubungannya itu sangatlah penting sebab dengan tarikh lahir kita, waktu kita dilahirkan dan nama penuh yang mak ayah kita bagi, kita sebenarnya dah boleh tahu dah diri kita ni macam mana, karakter kita ni macam mana, personality diri kita ni macam mana, dan lebih best lagi, kita dapat predict jodoh yang macam mana yang kita suka, jodoh yang macam mana yang sesuai dengan kita, kerjaya apa yang bagus untuk kita. Kalau nak buat bisnes tu okey ke? Supaya kita dapat plan masa depan kita dengan lebih better lagi. Semuanya hanya dengan berpandukan pada maklumat data dari tarikh lahir kita dan waktu kita dilahirkan sahaja. It's all about the data, my dear. It's all about the data. Kalau dalam bisnes, database is king, content is queen. Jadi, samalah juga dengan data birthday kita sekali. Our birthday juga adalah data bagi birth chart atau carta kelahiran kita. Dan data ni sangat penting untuk kita kaji dan kita kenal dan lebih mengenali siapa diri kita ni sebenarnya. Our birth chart hanyalah sebuah data blueprint tentang diri kita, and use it as a fun tools to know it and to learn it, sebab dari situ anda akan belajar sesuatu tentang diri anda. Gunakannya sebagai panduan, gunakannya sebagai guideline, gunakannya sebagai ilmu pengetahuan, and try to learn it and take it as entertainment and educational purpose only. Nama saya PA O'Hara dan jangan lupa subscribe channel Mini MPA kalau anda suka PA buat konten macam ni lagi. By the way, kalau you all rasa intro PA ni panjang sangat, I am so sorry. PA terpaksa buat cara macam ni. Kalau PA tak buat macam ni, nanti tak pasal-pasal ada yang salah faham dengan PA. At least PA dah beritahu statement PA awal-awal kat sini. Dan lantaklah apa orang nak kata kalau ada yang pertikaikan ilmu zodiac and numerology ni. Sebenarnya PA ni bukannya minat sangat pun kat Mira Filzah ni. Amirah Han dulu pun lagilah PA rasa dia biasa je. Walaupun PA tahu si Amirah Han ni hot gila. Amirah Rosli, kalau dah Mira Filzah pun PA tak minat, Amirah Han yang hot gila pun PA tak minat, Amirah Rosli lagilah PA tak minat sebab PA rasa dia biasa-biasa je. PA ingat lagi waktu first time PA tengok Mira Filzah berlakon kat TV. Kat situ lagi sebenarnya PA dah dapat rasa dah yang aura Mira Filzah ni kuat untuk orang-orang kat Malaysia ni suka kat dia. Yelah, kat Malaysia ni pelakon pun bukannya banyak sangat, balik-balik muka yang sama je. Dan waktu tu pula si Mira ni pelakon baru, bertudung, karakter dia pula ayu-ayu macam tu. Memang naik lah Mira Filzah ni, sekejap je aura dia naik.
Amirahan pula, masa mula-mula dulu, waktu dia still budak lagi, tak tahulah kenapa PA tak ada rasa perasaan nak minat kat dia. Sampailah satu hari tu, PA tengok video artis Syahan kat YouTube yang kenalkan adik-beradik dia. Masa itulah PA baru suka kat dia, PA baru minat kat dia, dan PA suka dengan karakter dia. Bagi PA, she's perfect. Dari segi suara dia, rupa dia, body dia, fashion dia, manja dia, karakter dia, zodiak dia, numerologi dia, semuanya serasi. Memang test PA lah Amirah ni. Lagipun PA suka karakter dia yang fun loving ni. Sebab itulah karakter yang PA cari. Amirah Rosli pula, sebelum kemunculan Mira Filzah dan Amirah ni, aura Amirah Rosli ni naik tau. Sebab Amirah Rosli ni, dia ada satu karakter yang menyenangkan orang, yang buatkan orang suka dan tertarik dekat dia. Dan bila PA cek zodiak dia, baru PA tahu kenapa karakter dia menyenangkan orang. Sebabnya, dia pun ada persamaan yang sama macam PA, iaitu moon dia. Moon kita orang ni sama, iaitu Aquarius. Jadi, bila moon dia Aquarius, secara emosinya, dia sangat suka helping others tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi, walaupun PA tak minat dia, tapi PA suka karakter dia. Karakter dia yang menyenangkan, buatkan orang suka nak berkawan dengan dia. And now, bila PA tengok birthday tiga-tiga Mira ni, based on numerology, Mira Filzah dan Amirah lah yang paling outstanding sekali. Satu, sebab Mira Filzah lahir 2 hari bulan. Jadi, keberuntungan dia samalah macam Siti Nurhaliza, macam Syaruhan, macam Remy Ishak, macam Dai Said, Pioris dan juga macam PA ni. Iaitu individu yang lahir dalam circle tu. Yang lahir pada 2, 11, 20 dan 29 hari bulan. Orang macam kami ni selalunya mudah buat orang suka secara naturally. Sebab kita orang pun ada charming kita orang sendiri. Kedua, kiraan numerologi Amirahan sendiri yang ada banyak nombor 2 dan kombinasi nombor 279 yang membuatkan Amirahan ni dengan mudah menarik orang untuk attract dekat dia secara naturally. Untung tahu orang yang ada banyak nombor 2 atau nombor 279 ni. Sebab dia tak perlu bersusah payah macam PA nak kena approach orang. Orang sendiri yang akan datang approach dia. So, sebab itulah PA tertarik dekat Amirahan ni. Daya tarikan dia kuat dan semuanya secara naturally. Sebab tu, brand-brand mewah dan eksklusif suka approach Amirahan. Sebab dia ada high quality dekat sini. So far, korang setuju dengan PA? Setakat ni jelas. Okey, sekarang ni kita nak masuk kat bahagian yang paling PA suka sekali, iaitu antara Mira Filzah, Amirahan dan Amirah Rosli, siapa yang lebih kuat aura dia based on zodiak pula. Macam mana ya PA nak terangkan kat you all? Okey, macam ni. Korang kenal tak dengan watak nama ni? Blair Waldorf, Carrie Bradshaw and Miranda Hobbs. PA tak tahulah kalau korang kenal ke tak, tapi kalau korang ni bayi-bayi PA, umur korang pula antara 28 hingga 32 tahun dan suka layan cerita orang putih, korang mesti kenal dan korang mesti tahu cerita ni. Cerita Gossip Girl dan cerita Sex and the City. Dua-dua cerita ni famous sangat-sangat. PA recommend sangat-sangat korang yang muda-muda ni layan cerita ni, especially for those yang macam PA, yang value their friendship, best friendship, like they are your soulmates. PA garanti sangat korang mesti suka dua-dua cerita ni, because I am. Dan PA sendiri tertarik dan tertawa dengan kedua-dua watak utama cerita ni. Tak sangka pula bila PA check birthday diorang, rupa-rupanya diorang berdua ni Aries, sama macam Mira Filzah. Mira Filzah pun zodiak dia Aries. Aries ni fire sign. Jadi bila zodiak dia fire sign, mostly dia lebih outstanding karakter dia daripada orang lain. Tapi persoalannya, betul ke? Dan adakah ini bermakna yang aura Mira Filzah ni kuat? Jawapannya, belum tentu lagi sayang. Kenapa? Sebab Amirahan pun zodiak dia fire sign juga. Beza dia, Mira Filzah ni Aries dan Amirahan ni pula zodiak dia Sagittarius. Agak-agak korang, zodiak mana yang lebih kuat aura dia? Aries ke or Sagittarius?
Okey, sebabkan PA ni Libra dan most of Libra selalunya bersifat adil. Jadi PA you all pilih sendiri yang mana satu selebriti yang paling outstanding dan yang paling banyak peminat. Okey, nombor 1 antara Kristen Stewart versus Miley Cyrus. Kalau tanya PA, dulu PA tak minat tahu Kristen Stewart ni. Tapi lepas PA tengok cerita Charlie's Angel ni, oh my god, I fall in love with her. Tapi PA pun minat Miley Cyrus juga. Okay, yang kedua antara Emma Watson versus Taylor Swift. I think I am more attracted to bad girl type rather than the good girl type. Okay, yang ketiga antara Lisa Blackpink versus Hailey Steinfeld. Oh my god, dua-dua PA minat. At first PA nak pilih Hailey Steinfeld, tapi PA rasa aura Lisa lebih kuat dari Hailey, so I'll go with Lisa lah. Are you guys agree? So kalau Amira Filzah versus Amira Khan, mestilah PA pilih Amira Khan. Kan PA dah cakap tadi yang PA lebih attracted dengan bad girl type rather than the good girl type. Sebab PA cepat bosan dengan orang yang jenis good girl type ni. Sebab tu PA tertarik dengan Amira Khan. Kan Amira Filzah ni good girl, Amira Khan ni kan bad girl. Tapi tu PA lah, korang pula macam mana? Untuk Amira Rosli pula, bagi PA, dia tetap ada aura dan tarikan dia sendiri. Cuma tak sekuat Mira Filzah dan Amira Khan. Sebab zodiak Amira ni Virgo. Virgo ni pula earth sign, and mostly aura dia taklah sekuat fire sign. Tapi walaupun dia Virgo, Venus Amira Rosli ni Leo, means dia still ada fire sign dalam diri dia. Dan dia still ada aura fire sign dalam diri dia. Macam PA jugalah, PA pun ada fire sign dalam diri PA juga, especially dekat Venus sign. Jadi sebab itulah anybody yang ada fire sign dalam diri dia, especially dekat area sun, moon, Venus and rising, mesti aura dia kuat untuk attract orang suka dekat dia dan rasa inspired dengan diri dia. So walaupun Amira Rosli, PA and Nilofa, zodiak kita orang bukan fire sign dekat sun, tapi sebabkan kita orang ada fire sign dekat area moon, Venus and rising, so kita orang pun ada potensi aura yang kuat untuk people suka dekat kita orang dan rasa inspired dengan kita orang as naturally. Setakat ni korang semua jelas? Okey, kalau korang tak faham apa maksud sun, moon, Venus and rising ni, nanti next video PA akan explain detail dan gunakan contoh artis atau selebriti kat Malaysia ni sebagai contoh untuk bagi korang lebih faham. Boleh kan korang? Korang, PA nak tanya ni, korang semua ni mostly dah kahwin ke atau masih bujang? Kalau belum kahwin, means samalah macam PA. Kalau dah kahwin pula, Alhamdulillah. Korang semua nak tanya, ada ke yang plan nak kahwin tahun ni? Kalau ada, korang dah buat preparation ke? Kesian PA tengok, ramai betul yang lepas kahwin susah nak dapat anak. Masih muda pula tu. Sedangkan waktu muda lah senang buat anak, sebab masih subur lagi, jaranglah nak ada masalah hormon. Tapi sekarang ni sebaliknya pula. Hari-hari ada je orang share kat Facebook, minta tolong doakan dia dan suami dia tahun ni dapat anak. Kesian PA rasa. Ada tu sampai 10 tahun dah ikhtiar nak dapat anak, tapi sampai sekarang tak ada lagi hasil. Ada yang WhatsApp PA sharing dah 2 tahun kahwin tapi tak dapat anak, padahal muda lagi, baru 25 tahun. Sepatutnya muda-muda ni lah senang dapat anak sebab subur. Rupa-rupanya dia kata bila cek doktor, tube fallopian dia tersumbat. Jadi sebab itulah benih sperma tu tak lekat. Kesian dia, muda lagi. Kalau dia tak baiki masalah tube fallopian dia tu sekarang, sampai bila-bila lah dia takkan mengandung, dan sampai bila-bila lah dia takkan dapat anak. Ada tu pula WhatsApp PA, kesian dia, dah 6 tahun dia kahwin, tapi dah 6 kali juga dia gugur. Umur dia baru 32. Kesian dia, dah 6 tahun dah dia dan suami berharap nak dapatkan anak. Rupanya bila PA tanya dia bagi tahu dia pernah ada cyst dekat ovari kanan dan ada PCOS masa mengandung. Kesian dia.
Kalau dia tak baiki masalah hormon dia sekarang, sampai bila-bila lah rahim dia tak kuat, dia boleh senang gugur dan possibility untuk dapat cyst lagi dekat ovari tu tinggi. Dan kalau dia tak baiki semua-semua ni, sampai bila-bila lah peluang dia untuk dapat anak tu kurang. Walaupun PA ni dah 32 tahun ni dan PA still single, PA sendiri pun tak tahu PA ni kahwin ke tak. Sebab itulah PA sangat titik beratkan penjagaan hormon seawal remaja lagi. Sebab PA tak nak kalau PA kahwin nanti, PA akan alami benda-benda macam ni. Benda ni efek tau kita akan datang. Especially bila kita ada impian nak ada anak sendiri dari rahim sendiri. Sebab tu PA pesan dekat semua perempuan, sama ada dia bujang ke, dia dah kahwin ke, dia tak nak kahwin ke, dia muda ke, dia tua ke, mesti kena jaga hormon kita, hormon seks kita, rahim kita, peranakan kita, semua tu kena jaga. Sebab kalau tak, dia efek semua tubuh badan kita, buat kita nampak tua, letih, cepat penat. Dan kalau tak jaga benda ni dari awal, faktor ni lah yang boleh buat orang perempuan tak subur, boleh ada cyst, tumor, kanser, PCOS, dan boleh buat kita ni orang perempuan menopause awal atau ada masalah kemandulan. Takkan korang nak benda ni jadi kat diri korang kan? Tengok Siti Elizad je dah cukup. Ingat tak penat ke dia? Kesian dia. Dah cuba macam-macam cara, tapi still lagi susah nak dapatkan anak. Korang rasa benda ni penting atau sangat penting? Kalau sangat penting, PA sarankan korang cuba minum susu edisi ni. Sebab susu edisi ni susu untuk penggalak hormon seks kita, untuk bagi hormon seks kita sihat, stabil, rahim kita kuat, peranakan kita sihat, antibody kita kuat, badan kita sihat, cergas, muda, supaya body kita sihat dan tak mudah dapat sakit. Dan bila hormon kita seimbang, peranakan kita sihat, rahim kita kuat, barulah kita ni subur, barulah kita ni senang dapat anak. Cantik kalau tak subur, tak ada lelaki yang nak. Sebab tu sangat penting kita ni orang perempuan subur. Subur ni maruah, maruah kita, maruah seorang perempuan yang mahu bergelar seorang ibu. Jadi kalau korang rasa benda ni sangat penting bagi korang, korang amalkanlah susu edisi ni dari awal, seawal period korang yang pertama. Link PA ada share dekat description box. Nanti korang klik, korang bacalah. Dan please ambil tahu daripada sekarang, kalau korang rasa menjadi perempuan yang subur itu adalah maruah dan persiapan seorang perempuan sebelum bergelar seorang isteri dan seorang ibu nanti. Terima kasih semua sebab setia bersama PA dari awal sampai sekarang ni. Kalau hari ni korang rasa nak diet dan tak tahu nak makan apa, korang cubalah try sama bila scrub crab Mak Nani yang ibu PA buat ni. Tak payah makan dengan nasi, rata je, sedap. Nanti korang boleh try beli kat Shopee. Link Shopee tu PA ada share kat description box ni. Okey semua, sehingga kita berjumpa lagi. Nama saya PA O'Hara. Dan jangan lupa subscribe channel Mini MPA kalau anda suka PA buat konten macam ni lagi. Assalamualaikum semua. Bye. Nak lagi video gosip yang best dari kita orang? Make sure korang subscribe tau YouTube Mini MPA. Dan follow kita orang juga tahu dekat IG @mini_mpa. Dan korang juga boleh dengar cerita kita orang dekat podcast Spotify Mini MPA. See you next time. Bye.